Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi Husin, pengerusi eksekutif Banglo IBS. Hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai satu topik yang saya rasa penting untuk pihak tuan-tuan dan puan-puan mengambil tajuk ini sebagai salah satu panduan dalam membina Banglo IBS di atas tanah sendiri di mana-mana tempat di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi kebetulan sekarang ni tuan-tuan pun tahu waktu PKP ni, MCO ni memang banyak orang ramai yang terkesan dengan perintah PKP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Jadi banyak usahawan-usahawan khususnya yang terkesan secara langsung dan tidak langsung dengan langkah ini. Walau bagaimanapun kerja-kerja sektor ekonomi khususnya Banglo IBS ini memang akan terpaksa dilalui dan kita melaksanakan dan menuruti langkah-langkah yang diumumkan oleh kerajaan. Dan waktu ini juga saya ambil kesempatan untuk berkongsi beberapa tip beberapa tip khususnya kepada penggemar-penggemar ataupun follower kita Banglo IBS. Dan kebetulan saya pun dah lama tidak berkongsi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan Banglo IBS. Jadi hari ini saya pilih satu topik iaitu keperluan ataupun kepentingan bidding plan. Kepentingan bidding plan ataupun pelan bangunan di dalam pembinaan Banglo IBS ataupun Banglo biasa pun boleh digunakan. Okey, topik ni saya rasa memang perlu diketahui oleh tuan-tuan dan puan-puan disebabkan bila kita ingin membina Banglo IBS sama ada secara tunai ataupun menggunakan pinjaman bank, pinjaman koperasi, pinjaman LPPSA ataupun pinjaman kerajaan, memang memerlukan building plan sebagai asas kepada tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi. Hatta kita katakan sebagai pelan bangunan ini menjadi asas kepada kontraktor seperti kami untuk membina rumah-rumah atau Banglo IBS. Sebabkan pelan bangunan ini ataupun drawing ini menjadikan panduan kepada pihak kontraktor untuk membina bangunan-bangunan yang diingini oleh pihak pelanggan ataupun klien kami. Jadi tujuan asas kepada pembinaan adalah pelan bangunan, building plan ini. Jadi bagi tuan-tuan yang mempunyai tanah dan tuan-tuan perempuan adalah klien yang memilih kaedah tunai sebagai salah satu bayaran kepada pihak kontraktor, maka pelan bangunan ini diperlukan sebagai asas kepada kontraktor untuk membina desain-desain ataupun reka bentuk yang dipilih oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan. Satu. Okey. Yang kedua, jika pihak tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk menggunakan kaedah pembayaran bank ataupun pinjaman kerajaan. Jadi pihak bank ataupun pihak pinjaman kerajaan LPPSA mensyaratkan pinjaman tersebut perlu mendapat kelulusan pelan bangunan tersebut daripada pihak PBT ataupun pihak yang berwajib. Sebagai contoh, jika pihak tuan-tuan dan puan-puan mempunyai tanah di kawasan Selangor, lebih spesifik saya katakan contohnya di
Kajang. Jadi tanah tersebut perlu disubmit atau pelan bangunan tersebut perlu submit kepada pihak Majlis Perbandaran Kajang, Jabatan Bangunan, Jabatan Bangunan bagi memohon kelulusan pelan bangunan. Dan pelan bangunan tuan-tuan dan puan-puan perlu diuruskan oleh arkitek, arkitek yang berdaftar ataupun arkitek yang berlesen untuk submit dipohon kepada PBT di mana kawasan tanah tuan-tuan dan puan-puan berada. Satu. Itu yang kedua. Okey. Jadi jika yang ketiga, ini antara situasi yang banyak berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan ada tanah dan pihak tuan-tuan dan puan-puan tidak memerlukan pinjaman daripada bank ataupun pihak LPPSA. Jadi tetapi kawasan ataupun tanah tuan-tuan itu memang di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran. Okey. Jadi walaupun pihak tuan-tuan dan puan-puan adalah klien tunai atau membayar secara tunai, maka pelan bangunan tersebut masih perlu disubmit atau dipohon kepada pihak PBT yang menjaga kawasan tanah tersebut. Jadi tidak semestinya pembeli tunai maka tidak perlu untuk buat submission kepada pihak PBT. Jadi bagi kawasan-kawasan ataupun tanah-tanah yang bukan di dalam penjagaan ataupun takbiran Majlis Perbandaran, barulah pembeli-pembeli tunai itu hanya boleh terus membina bangunan kediaman atau banglo IBS masing-masing tanpa perlu submission. Okay, ini di antara situasi-situasi yang berlaku melibatkan pelan bangunan. Saya nak sentuh sikit tentang kos. Okey. Jadi perlu diingat tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menceritakan tentang bangunan kediaman ataupun pelan bangunan, maka secara tidak langsung jika pelan bangunan itu perlu submit dan ada pelantikan engineer dan juga pihak arkitek, maka secara tak langsung kos akan lebih. Sebab kita perlu membayar kos-kos tersebut kepada pihak arkitek ataupun engineer. Jadi jika dibandingkan dengan pembinaan yang tunai tersebut. Ini antara saya sentuh situasi-situasi yang berlaku melibatkan pelan bangunan yang melibatkan sama ada perlukan submission ataupun tidak perlu submission. Itu saja perkongsian saya pada kali ini, dan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum, saya Muhammad Hanafi Husin daripada Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Assalamualaikum dan bye.